Baik, kita mulakan Suratul Hijri, mulai daripada ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berfirman ia, Ya Iblis, wahai Iblis, malaka, mengapakah engkau? Allah, bahawa tidak. Takuna, engkau jadi. Ma'as sajidin, bersama orang-orang yang sujud. Ayat 33, Qala, telah berkata ia, Lam akun, tidak aku jadi, li'asjuda, supaya aku sujud, li basyarin, bagi seorang manusia, khalaqtahu, telah engkau ciptakan akannya, min, daripada, solin, pati tanah, solin, pati tanah, min hamain, daripada tanah hitam, masnun, yang berubah bentuk. Ayat 34. Qala, telah berfirman ia, Fahruj, maka keluarlah oleh engkau, minha, daripadanya, fa'innaka, maka sesungguhnya engkau, rajim, yang direjam. Ayat 35. Wa inna, dan sesungguhnya, ayat 35 ya. Wa inna, dan sesungguhnya, alaika, atas engkau, al-la'nata, laknat, ila, sehingga, yaumiddin, hari pembalasan. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, wa anzirni, maka beri tangguhlah
oleh engkau, maka beri tangguhlah oleh engkau akan daku. Maka beri tangguhlah oleh engkau akan daku. Ila sehingga yaumi hari yub'asun mereka dibangkitkan. Ayat 37. Qala telah berfirman ia. Fa innaka maka sesungguhnya engkau minal munzorin. Mina daripada al-munzorin, orang-orang yang diberi tangguh. Ila yaumi sehingga hari. Ila ni biasa kita terjemah kepada, tapi kalau dia bersambung dengan zarf zaman, masa, hari itu masa, jadi kita terjemahkan dia dengan sehingga. Sehingga hari, al-waqti waktu, al-maklum yang ditentukan. Dah maklum, kita sebut selalu dah maklum. Dah tentu. Itu bahasa Arab, maklum. Kita guna bahasa, isim maf'ul, maklumun. Baik, saya mak semula daripada ayat 32. Baik, ayat 32 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu berkaitan dengan Allah menciptakan Adam. Asal Adam daripada tanah hitam yang berubah bentuk. Daripada tanah terbentuklah menjadi seorang manusia. Kemudian Allah tiupkan ruh sehingga hiduplah Adam, manusia atau ciptaan manusia. Yang pertama Allah ciptakan ini. Dan pada masa itu malaikat dan iblis masih berkawan. Mana iblis boleh bincang-bincang, berkawan-kawan dengan malaikat. Jadi pada masa itu iblis berada dalam kalangan malaikat. Apabila Allah perintahkan suruh bagi penghormatan kepada Adam, dengan taat setia, para malaikat pun memberilah penghormatan. Dikatakan dalam bahasanya sujud. Tapi sujud ini bukan sujud solat, sujud memberi penghormatan, mungkin dengan bahasa tunduk, berdiri. Itu tanda sebagai penghormatan. Tapi rupanya si iblis mengikut ayat 31, dia tak nak sujud. Iblis, malaikat semua sujud, tapi iblis tak nak sujud. Inilah Allah gelarkan dalam Quran iblis. Kalau dalam Bible disebut Azazil. Kalau dalam kitab Taurat, iblis ni namanya Haris. Jadi nama Haris ni adalah nama iblis dalam kitab Taurat. Lagi teruk kalau diletakkan nama Abdul Haris. Hamba kepada Haris ni. Jadi lagi teruklah nama macam tu kalau dinamakan Abdul Haris. Jadi dalam Quran dia berbeza nama dengan nama iblis daripada perkataan balasa. Maknanya
ya, tablis dengan makna apa? Orang yang putus harap, putus asa. Itulah iblis. Jadi ya, iblis minal jin. Dia adalah daripada jin, bukan malaikat. Orang kata asalnya iblis itu malaikat, salah. Salah tafsir. Mengikut Quran, ya, iblis itu adalah daripada jin, bangsa jin, dan diciptakan minar, daripada api. Jadi dia bukan ya dari dari malaikat, bukan. Ya. Dia diciptakan dengan jisim yang lain, iaitu dari api. Yang manusia diciptakan daripada tanah, jisim yang lain juga. Dan malaikat diciptakan daripada nur, cahaya, itu pun jisim yang lain. Ya. Jadi qala, kenapa si iblis ni tak nak sujud? Jadi Allah berfirman, qala, telah berfirman dia, ya iblis, ayatnya 32 ya. Ya iblis, ma laka alla takuna minas sajidin. Wahai iblis, mengapakah engkau bahawa tidak engkau jadi bersama orang-orang yang sujud? Kalau kita bahasakan, hai iblis, kenapa engkau tidak sujud bersama para malaikat? Apa jawab iblis? Qala, telah berkata ia, lam akun, tidak aku jadi, atau tidak adalah aku pun boleh ya. Li asjuda li basyarin, supaya aku sujud kepada seorang manusia. Khalaqtahu, telah engkau ciptakan akannya, min salsalin, daripada pati, min hamain, pati tanah, daripada hamain, tanah hitam, masnun, yang berubah bentuk. Atau kita bahasakan beginilah ya. Tak patut dan tak perlu aku nak sujud kepada seorang manusia yang kau ciptakan dia daripada tanah. Jadi artinya, dia menganggap dirinya lebih mulia kerana dia diciptakan daripada api. Sedangkan Adam itu diciptakan daripada tanah. Gitu dia katakan dia istakbara. Dia sombong, menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Itulah ya punca kesombongan iblis. Istakbara, dia sombong. Ya. Jadi kalau kita ya sombong dengan ya keturunan kita, maka ya itu juga dikatakan sebagai perangai iblis. Ya. Jadi kita jangan berbangga dengan keturunan kita. Dan iblis dia berbangga dengan keturunannya diciptakan daripada api. Sebab itu, orang-orang yang berfaham dengan ajaran iblis, dia akan mati dibakar. Dan dianggap mati dibakar itu mati mulia. Jadi, ya, sebenarnya iblis sendiri pun kalau mati dia tak nak dibakar. Tapi dia menganggap api itu mulia. Itu yang orang yang berfaham kepada iblis lebih suka mati dibakar daripada ditanam. Ya. Jadi kalau kita melihat ya pembakaran mayat ni, ya kita rasa ya sedih. Macam mana ya mereka dibakar dengan keadaan yang dipaksa untuk hancur, untuk hangus. Ya. Jadi seandainya lah ya si mayat ini ya dia tahu macam mana sakitnya dia dibakar itu, nescaya dia akan meraung-raung, dia tak nak dibakar. Tapi oleh kerana sudah tertipu dengan ajaran iblis katakan bahawa api itu mulia, ya, maka dia menyesal tak sudahlah. Ya. Sebab itu kita orang Islam ni tidak boleh mati ya mayat kita dibakar. Ya. Itu dikhuatiri kalau ya kita duduk di bukan pemerintahan Islam, ya dipaksa untuk berbuat demikian, ya alangkah ya sakitnya jiwa kita.
Ya. Semut, mayat tidak boleh ditanam. Ya, wajib dibakar. Ya, kita duduk dalam negeri yang diperintah bukan Islam. Ya, nak bantah apa? Boleh kita bantah. Nak dibantah, kita akan diazab, diseksa. Ya. Baik, kisahnya atau selanjutnya. Allah pun murka dengan perbuatan iblis ini. Qala telah berfirman ia, "Wahruj minha fa innaka rajim." Maka keluarlah oleh engkau. Allah perintahkan iblisnya keluar daripada syurga yang ada di langit. Ya. Sebab itu kita faham syurga ini bukan syurga yang dijanjikan akan datang. Syurga ini ya syurga sementara, ya, yang ada di langit masa itu. Jadi ya, iblis diperintahkan keluar daripadanya. Fa innaka rajim, maka sungguh engkau yang direjam. Yang direjam ini maksudnya terjauh daripada rahmat. Allah dah jauh daripada rahmat Tuhan. Itu makna rajim di sini. Ya. Fa inna, maka sesungguhnya alaika atas engkau laknat ila yaumiddin, sehingga hari pembalasan. Maknanya laknat Allah, ya, sehingga hari pembalasan. Allah murka dengan iblis ini. Jadi apa permintaan iblis? Allah dah murka dengannya dan dia tak peduli kemurkaan Allah, dan dia tidak pun merasa berdosa dan tidak rasa nak minta ampun, ya, dan tak rasa bersalah, macam itulah bahasanya. Ya, apa kata iblis? Qala telah berkata ia, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, maka beri tangguhlah oleh engkau akan daku sehingga hari mereka dibangkitkan. Ini nak menunjukkan bahawa iblis ketika itu pun dah percaya bahawa adanya hari kebangkitan. Ya? Iblis sendiri pun dah tahu adanya hari kebangkitan. Sebab itu dia minta dengan Allah Ta'ala dipanjangkan umurnya. Ini tangguh tu, tangguh umurnya sehingga hari dibangkitkan. Maksudnya sehingga hari kiamat. Iblis ni tak mati sehingga hari kiamat. Sebab itu kalau zaman Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman nak bunuh iblis, boleh. Nabi Sulaiman bunuh. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kerana perjanjian dia dengan Allah, Nabi Sulaiman dia tak bunuh iblis. Ya? Sebab dia ada perjanjian dengan Allah. Sebab itu tak dibunuh. Jadi iblis minta supaya dipanjangkan umurnya sehingga hari kiamat. Ya. Apa jawab Allah? Qala telah berfirman ia, fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Allah pun berfirman, maka sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang ditangguhkan sehingga hari waktu yang ditentukan. Mana hari kiamat. Ya. Jadi permintaan iblis pun diperkenankan Allah Ta'ala. Maka iblis ini panjanglah umurnya sehingga hari kiamat. Tapi kena ingat ya, yang panjang umur ini hanya iblis sahaja. Ya, bukan jin-jin lain. Keturunan dia tu tak panjang umur. Maknanya sampai ajal, ya, dia akan mati. Tapi yang tak mati-mati ialah iblis. Ya. Ini yang Allah berikan atau beri permintaan atau diperkenankan permintaan terakhir dia minta. Tapi adakah permintaan iblis minta Allah sehatkan tubuh badannya atau kekalkan tubuh badannya sentiasa muda? Tak ada. Dia hanya nak minta supaya dipanjangkan umur sehingga hari kiamat.
Jadi artinya, iblis ini memang panjang umur sampai macam mana dunia sekarang ni, tua dunia macam mana tua dunia ni, macam itulah tuanya iblis. Dan ya, apa keadaannya, ya sudah tentulah paling tua. Ya. Dan kesehatannya juga ya mungkin ya merosot, tapi dia tidak mati-mati. Ya. Sebab itu perjanjian, dia tak mati-mati. Ada yang mentafsirkan bahawa dia punya kedut iblis ni dah boleh menyapu bumi. Dia punya kedutnya dah melempah ke bumi. Macam itulah dia punya tuanya iblis ini. Ya, adakah dia berdaya? Ya, adakah dia punya kekuatan macam mana ketika dia muda? Ya, sudah tentu dia tidak ada kekuatan fizikal. Ya, sebab Tuhan tidak janjikan fizikal dia. Ya, dia sudah tua. Jadi, ya, apa yang ada pada diri dia? Yang ada kekuatan pada diri dia ialah dia punya akal, idea dia, macam tu. Ya, idea dia. Jadi orang-orang atau jin-jin yang lain mengambil idea, pendapat macam mana dia nak menyesatkan orang, macam mana nak ya menipu orang dan berbagai-bagai lah. Ilmu tu memang pakar ya iblis. Jadi ya orang-orang dia mengambil lah idea-idea ya daripada iblis ini. Ya, namun iblis ya nak ya berjalan macam mana waktu mudanya, ya dia sudah tidak berdaya. Sebab itu tidak masuk dalam perjanjian. Yang masuk dalam perjanjian ialah umur sehingga hari kiamat. Bayangkanlah manusia ni baru nak pandai dah mati. Baru nak pandai mati. Para rasul yang ahli ilmu ya pun wafat, dibawa ilmunya. Ya, dibawa ilmunya bersama. Jadi iblis ni ya nabi siapa yang dia tak jumpa? Ya, kebanyakan semua dia jumpa nabi. Ya, berapa banyak ilmu dia? Baik ilmu kenabian, ya, dia tahu, ilmu akhirat dia tahu, ilmu dunia dia tahu. Ya, jadi ya dia tak mati. Jadi ilmu tu penuh di dada dia walaupun dia tua. Sebab itu orang mengambil idea-idea daripada iblis ni untuk tujuan apa? Ya, kejahatan. Ya. Baik, jangan kita salah tafsir ya. Salah tafsir macam mana? Maknanya jin-jin ni panjang umur sampai hari kiamat. Salah. Yang panjang umur seekor ni saja, iaitu iblis. Ya. Dan dikatakan ya Nabi yang tak mati, ya Nabi Khidir. Itu pun salah tafsir. Mana ada Nabi Khidir tak mati? Nabi Khidir ya wafat juga. Sebagaimana ya manusia yang lain, kullu nafsin za'iqatul maut. Tetap diri itu ya merasai mati. Jadi artinya Nabi Khidir ia bukan sebagaimana yang kekal sebagaimana iblis. Itu orang pun salah tafsir. Ya, di antara wasa-wasa yang dikatakan Nabi tak mati. Ya, ikan tak mati. Ikan yang makan Nabi ya Daud. Nabi Daud, Nabi Yunus, ya. Itu pun semua salah tafsir. Ya. Ikan itu juga dah mati. Ya. Dah sampai masanya dia mati. Bukan dia kekal sampai hari kiamat. Ini orang kadang mandai-mandai meletakkan tafsir demikian. Ya. Sehingga orang pun percaya ya, dengan olahan artikel dia. Baik, kita sambung lagi ya, ayat yang seterusnya. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, bima dengan sebab, aghwaytani, telah engkau sesatkan akan aku.
Aghwaytani, telah engkau sesatkan akan daku. La uzayyinanna, sungguh aku mesti hiasi. Sungguh aku mesti hiasi. Ini dikatakan fi'il mudhari' muakkad, ya, sebab itu ada nun sabdu. Uzayyinanna, dan nun sabdu itu. Sebab itu terjemahkan mesti. Sungguh aku mesti hiasi. Lahum, bagi mereka. Fil ardi, di bumi. Wala ughwiyannahum, dan sungguh aku mesti sesatkan akan mereka. Dan sungguh aku mesti sesatkan akan mereka. Ini juga fi'il mudhari' muakkad. Ya, asal mana aku sesatkan. Kemudian ia diletakkan nun sabdu akhir itu, maka jadilah dia muakkad. Jadi maknanya sekarang jadi aku mesti sesatkan. Hum tu akan mereka. Kalau ada lam di awalnya, atau lam tu terjemahkan lam kosong, mana lam taukid, mana sungguh, ya. Sungguh lam tu. Sungguh aku mesti sesatkan akan mereka ajmain semuanya. Illa, melainkan ibadaka, hamba-hamba engkau. Minhum, daripada mereka. Al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Qala, telah berfirman ia. Haza, ini. Sirat, jalan. Alaya, atasku. Mustaqim, yang lurus. Inna, ayat 42, ya. Inna, sesungguhnya. Ibadiyah, hamba-hambaku. Laisa, tidaklah. Laka, bagi engkau. Alaihim, atas mereka. Sultanun, kekuasaan. Illa, melainkan. Man, orang yang. Ittaba'aka, telah mengikut ia akan engkau. Minal ghawin, daripada orang-orang yang sesat. Wa inna, tengok, ya. Inna ni nak terjemah sesungguhnya ke bahawasanya. Jadi kalau nak tahu, tengok depannya. Kalau ada lam, inna tu dengan makna bahawasanya, ya. Mana lam tu? La mau idu, tengah-tengah tu. La mau idu. Jadi lam tu kita nak terjemahkan sungguh. Kalau inna dah sungguh, lam tu sungguh, ya, tak cantik lah bahasa dia. Ya. Jadi lam tu lam takkid, menguatkan lagi. Inna tu taukid. Ya, taukid tu, ya, menguatkan. Lam tu takkid, dikuatkan lagi. Macam tu, ya. Jadi sebab itu nak terjemahkan wa inna, dan bahawasanya. Macam tu. Kalau tak ada lam tu, terjemah sesungguhnya, ya. Dan bahawasanya jahannama, neraka jahannam.
la mau'iduhum, sungguh yang dijanjikan kepada mereka. Ajma'in, semuanya. Laha, baginya, sab'atu abwab, 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu. Likulli, bagi tiap-tiap babin, pintu. Abwab tu jamak, sebab dah ada sab'at, 7. Jadi kita terjemahlah satu, 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, minhum, daripada mereka, juz'un, ada bahagian, maksum, yang dibahagikan. Ada bahagian yang dibahagikan. Bracket tentukan. Baik, semula daripada ayat mana tadi? 39, Jadi setelah permintaannya dapat, rasanya sukalah panjang umur. Suka sangat, bila dapat diperkenankan panjang umur. Sebab itu kita ni umat Muhammad ni, sebaiknya tak payahlah minta kepada Allah panjang umur. Apa yang kita minta, kita manfaatkan saja umur yang ada. InsyaAllah, yang ada tu kita manfaatkan tu lagi baik daripada panjang umur. Kalau benar-benar panjang umur sampai menyusahkan diri sendiri, apalagi menyusahkan orang lain, lagi tak menyeronokkan kehidupan. Sebab itu Nabi Muhammad dalam doa-doa, sebanyak himpunan doa, tidak ada satu Nabi berdoa minta panjang umur, tak ada. Nabi hanya manfaatkan umur yang sudah Allah tentukan. Jadi kita pun begitulah. Orang lain doakan kita panjang umur, biarlah dia doakan. Tapi kita sendiri, kita tak minta pun. Kita manfaatkan apa yang ada, apa umur yang ada. Itu lagi baik. Jadi setelah dia rasa seronok, diperkenankan permintaannya, dia apa kata, dia bersumpah. Iblis ni, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah ni. Apa dia kata? Telah berkata ia, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau telah sesatkan akan daku, sungguh aku mesti hiasi bagi mereka di bumi. Dihiaskan. Mereka ni, mereka anak keturunan Adam ini, akan dihiasi dengan perkara-perkara maksiat. Akan dihiasi perkara-perkara kufur. Sehingga dia rasakan, hias tahu tak hias? Hias ni kalau tak cantik, kita hias. Cantiklah dia, kan? Macam itulah. Jadi perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang kufur, dihiasi benda tu elok, baik, tak bersalah, tak berdosa. Macam tu. Itu hiasan syaitan. Yang berbuat baik, itu tak betul. Yang buat maksiat, itu betul. Itu hiasan syaitan. Lagi apa? Wala'uwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku mesti sesatkan akan mereka semuanya. Ini sumpah dia. Bahawa dia nak sesat, nak hiaskan dengan perkara-perkara maksiat, dan juga dia nak sesatkan semua keturunan Adam ini. Dia punya sumpah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia pun kecualikan juga, melainkan hamba-hamba engkau daripada mereka orang-orang yang diikhlaskan. Maknanya,
ya, golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas kepada Allah, ya, itu dia tidak dapat nak, ya, dia tidak dapat nak menyesatkan. Ini ke apa? Maknanya kelemahan dia. Itu yang bila baca dalam satu hadis tu, ya. Bila kenderaan yang terlajak, dia kata celaka syaitan. Jadi Nabi kata jangan kau cakap celaka syaitan, ya. Bila kau cakap celaka syaitan, maka syaitan itu ia bertambah besar dan kuat seperti sebuah rumah. Maknanya kalau kita maki syaitan, dia power untuknya. Jadi kalau kita, ya, ikhlas tidak memakinya, tapi kita baca a'udzubillah, ya, sudah tentulah syaitan tu jadi kecil dan lebih kecil daripada semut. Itu dikatakan dalam hadis. Jadi artinya jangan bagi power syaitan. Sebab itu kalau kita tengok ada bomo-bomo ni, ya, dia memaki, hamun, ya, syaitan, ya, yang merasa orang tu, ya, dan mengancam berbagai-bagai, ya, dalam hati, ya, orang ni tak lama, ya. Betul, tak lama pun, ya, akhirnya dia mati juga, mati dicekik, ya, dia jin, ya. Dia ingat dengan cara itu betul, jalan dia salah. Cara agama kita tidak boleh maki dia. Bila kita maki dia, dia jadi kuat, kalah kita, lebih besar daripada rumah. Itu yang jangan nak cakap besar, ya. Tapi hendaklah kita, ya, ada jalan dia. Jangan sampai kita memaki-maki, ya, syaitan itu. Itu jadi kuat dia, ya. Itu kena faham tu, ya. Kalau kita bacakan ayat-ayat perlindungan, kita sendiri berlindung, dia jadi lemah dan jadi kecil. Itu yang betul, ya. Baik. Dia berjanji demikian kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, ya. Qala, telah berkata ia, telah berfirman ia, Allah, ya, Haza siratun alayya mustaqim. Ini jalanku, jalan atasku yang lurus. Mana agama Allah ini adalah jalan yang lurus, ya. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidaklah atau tidak ada bagi engkau atas mereka kekuasaan. Atau saya bahasakan yang mudah, ya, Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku, ya, engkau tidak akan dapat menguasai mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, melainkan orang yang telah mengikut ia akan engkau daripada orang-orang yang sesat. Ingat, ya, kalau kita nak jadi hamba-hamba Allah, syaitan tidak akan dapat menguasai kita. Kecuali kalau kita jadi pengikut dia, maka kita akan jadi sesat, ya. Dan Allah katakan lagi, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan bahawasanya neraka Jahanam sungguh yang dijanjikan kepada mereka semuanya. Maknanya mereka yang jadi pengikut iblis ini, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Laha sab'atu abwab, baginya ada 7 pintu, ya. Ini yang dikatakan bahawa neraka itu ada 7, ya. Jadi sebenarnya 7 itu adalah 7 pintu yang berlain-lainan, ya. Tapi keseluruhannya Jahanam, ya. Dalam Jahanam tu ada pintu Sakor, ya, pintu Wail, ya. Ada nama-nama lah, ya. Jadi dalam keseluruhan tu Jahanam. Macam kita kata penjara Kajang, ya. Keseluruhan tu penjara Kajang, tapi dalam penjara Kajang ni ada sel-sel lain-lain. Ya, macam tu. Jadi neraka Jahanam keseluruhan. Dan pada neraka Jahanam tu ada
pintu-pintunya. Ada 7 pintu. Minhum likulli babin minhum juz'un maksum. Bagi tiap pintu daripada mereka ada bahagian yang dibahagikan atau yang ditentukan. Maknanya mengikut dia punya kesalahan. Kesalahan-kesalahan berat ringan, dia ada bahagian-bahagian pintu yang akan mereka dilontarkan ke situ. Jadi yang dikatakan 7 neraka tu ada 7. Itu maknanya keseluruhan tu jahanam. Tapi dalam jahanam tu ada pintu-pintu tu. Ada 7 pintunya. Itu maksudnya. Baik, hendaklah kita jadi hamba Allah yang ikhlas. Beribadat kepada Allah yang ikhlas. Berlindung dengan Allah. InsyaAllah dikatakan syaitan ini tidak akan dapat menguasai sebagaimana yang kita baca kitab Allah ini. Sedikit cerita mengenai ikhlas ni. Ada seorang abid. Abid ni mana ahli ibadat. Dia di tempat dia ni ada satu pohon yang mana orang-orang telah menjadikan pohon ni tempat pemujaan. Ramai orang memuja pohon itu, minta ini, minta keberkatan. Jadi hati si abid ni panas. Bila tengok orang dah ramai buat perkara mungkar macam tu. Lalu si abid ni mengasah kapak untuk menebang pokok tu. Nak tebang tu, iblis pun halang. Dia kata apa? Iblis ni menyerupai manusia lah. Jadi dia kata, engkau nak ke mana? Oh, saya nak tebang pokok tu. Kenapa nak tebang? Aku tak senang. Ramai orang jadi syirik, mempersekutukan Tuhan kat situ. Aku nak tebang pokok tu. Jangan, kata dia. Kalau kau tebang, nanti orang akan marahkan kau. Orang tak suka dengan kau. Apa kata? Aku beri engkau 7 dirham. 7 dirham ni mana? Banyaklah masa tu 7 dirham. Aku bagi engkau 7 dirham tiap pagi. Bukan tiap pagi. Mana nak dapatkan 7 dirham bukan senang. Jadi tiap pagi aku bagi 7 dirham. Kau bangun je daripada tidur, kau tengoklah bantal kau mesti ada 7 dirham. Kau tak payahlah nak menyibuk-nyibuk, nak susah-susah. Kau pun dibenci dia orang buat apa. Kau duduk senang-senang je. Kau beribadat je dengan Tuhan kau. Kata si iblis ni. Kemudian dia tak nak. Dia tak nak. Dengan tawaran itu, tak macam ni cerita. Dia nak tebang tu, dia lawan dengan iblis tu. Belum disuap lagi, belum dirasuah lagi. Dia lawan. Dia lawan, dia menang. Siapa ni menang. Lalu esoknya dia pun nak pergi dihalang. Macam tu cerita yang kedua tu, dia halang. Kemudian dijanjikan untuk dapatkan 7 dirham. Lalu dia pun sukalah. Bukan senang dapat 7 dirham. Maka dia pun suka, dia ambil. Perjanjian tu dia ambil. Lalu dia tengok besok pagi, betul lah. Ada 7 dirham. Bangun-bangun tengok bantal ada 7 dirham. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampailah seminggu. Wah. Macam ni sedap lah. Kata dia. Pagi-pagi dah ada 7 dirham. Tak payah bekerja. Okey. Kemudian hari yang selanjutnya tak ada pula. Salah letak ke? Letak bawah. Carilah merata bawah tikar dan sebagainya. Tak ada. Kedua tak ada. Ketiga tak ada. Oh, saya akan tipu ni. Dia
pastikan dia tidak tipu aku. Mana iblis dah tipu dia. Dia pernah sakapak. Sakapak, ya, nak tebang. Lalu iblis tahan. Kau nak ke mana? Aku nak tebang pokok tu. Engkau dah pandai menipu aku. Kata nak bagi 7 dirham. Tak ada pun bagi. Ya. Jadi engkau tebang pun orang akan marahkan engkau. Buat apa engkau terbang? Jadi dipertahankan jugalah oleh iblis ni. Lalu dia pun berlawan. Dia berlawan dengan iblis. Ya. Bila berlawan dengan iblis, si Abid ni kalah. Dulu dia menang. Si Abid ni yang kali ini dia kalah. Lalu si Abid kata, ya, kenapa aku kalah sedangkan dulu aku menang? Sebab dulu engkau datang kerana Allah. Engkau betul-betul nak tebang tu kerana Allah. Engkau ikhlas. Tapi sekarang ni engkau datang nak menebang ya pohon ni. Engkau dah tak ikhlas kerana tak ada duit 7 dirham ini. Ya, kamu pun marah dan nak tebang pokok tu. Jadi engkau bukan kerana Allah tapi kerana duit. Ya. Lalu ya, tak dapat buat apalah. Mana si iblis dan si Abid ni memang kesal betul lah. Itu bahasa ikhlas diterangkan. Ya. Jadi yang ikhlas ni kalau kerana Allah, ya, iblis tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau ya tak ikhlas macam cerita tadi tu, akhirnya dia kalah. Kalah. Sebab itu iblis nak mengalahkan, menjadikan seorang itu tak ikhlas baru dia boleh menang. Jadi iblis boleh menang. Kalau dia ikhlas kerana Allah, dia kalah. Itu ceritanya. Ya. Baik, sekadar itu dulu untuk Al-Quran. Akan datang kita sambung lagi. Kita sambung dengan pelajaran selanjutnya. Pelajaran Sorof. Ya. Sekejap ya, saya buka. Okey, boleh buka mic. Kita bilangan berapa hari itu kita berhenti? Buka mic. Bilangan berapa itu? 60. 60. Okey. 60 tasriful ajwaf. Min babi in fa'alayan fa'ilu alif nun fa'ain lam. Ya, 5 huruf. Ya. Madinya 5 huruf. Jadi disebut sebagai khumasi lah. Kalau 5 huruf. Tapi yang kita belajar ni bukan bab sahih. Ya. Bab yang tak sahih pun ada 5 huruf. Contohnya in soha alif nun sod alif ha. In soha. Ya. Jadi alif tu tergolong, ya, alif yang tengah tu tergolong bukan sahih. Itu yang ajwab. Baik, in soha masalan, in soha yan sohu in siyahan, in soh latan soh mun sohun mun sohun mun sohun. Ini bila jadi isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, dia dah sama dah. Kemudian ya, fi'il madhi majhulnya unsiha, mudhari' majhul junsahu, mana dengan terbelah. Tamrin 60. Cuba buat in za'a tersiar. In za'a. Cuba buat in za'a. Inziyaan. Okey. Inza. Baik, saya nak maklumkan bila fi'il amar, ya, tengok huruf mu'tal dia yang alif tu hilang. Inza. Alif tu hilang. La tanza. Dah hilang huruf mu'tal itu. Itu pentingnya nak faham bila dia hilang. Ya, lagi. Munzaun. Kena sebut 4 kali. Ya. Kemudian madhi majhul. Yunza'u. Okey, tersiar. Nombor 2, inba'a. Laku. Inba'a yanba'u. Indiyaan. Okey. Lagi? Inba.
La tanba. La tanba. Munba'un. 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 Lagi. Unbi'a. Unbi'a. Yunba'u. Baik, nombor 3 turut. Dengan mana turut? In qada. Inqada. Hmm. Yanqadu. Ya. Inqiyadan. Lagi. Inqad. Ha. La tanqad. Lagi. Munqadan. Munqadun. Munqadun. Ya. Qida yunqadu. Okey, nombor 4 dengan makna samar. In baka. Inbaka yanbaku. Inbiyakan. Inbak. 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 La tanbak. Ha. Munbakun. Hmm. Yunbaku. Ya, okey. Yunbaku. Kemudian ya nombor 5 iaitu terangkat insyaallah. Insyaallah. Yansyalu. Insyalan. Okey, lagi. Insyaallah. Tansyal. Lagi. Munsyalun. Munsolun. Lagi. Unsyila. Yunshalu. Okey. Itu mana terangkat. Nombor 6 dengan makna terkumpul. Indofa. Yandofu. Indiafan. Indof. Lantandof. Mundofun. Lagi. Yundofu. Okey, yang akhir dengan mana terkumpul juga. Ya, mana terkumpul tapi lain apalah kalimah. Inhasha. Yanhasu. Inhiyasan. Latanhash. Munhashun. Unsha. Yunhasu. Dia pun sama terkumpul. Mana sama, hanya lain kalimah. Okey. Mana dia sama. Ya. Baik, untuk nombor 4, kita ambil nombor 4 ya. Samar. Kalau madi macam mana ikut wazan samar? Telah samar ia. Mudhari? Ia samar. Ia samar. Ya, masdar? Kesamaran. Amar? Samarlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau samar. Engkau samar. Isim fa'il? Yang menyamar.
ke yang disamar. Yang disamar. Makan disamar. Tempat Tempat samaran. tempat samaran. Tempat samaran. samaran. Zaman Masa menyamar. masa samaran. Okey. Masa samaran. Fil madi majhul Telah Telah disamar. sama ia. telah disamarkan ia. Ia telah samarkan ia. Mudhari majhul Ya. Ia disamarkan. ia disamarkan. Alhamdulillah, mumtaz semua. Ya, untuk akan datang ya tasrif ya. Yang ke-61 tasrifun nakis ya, saya dah hantar dan ada rataan yang perlu diselesaikan. Masih bab lagi in fa'ala belum selesai lagi, tapi babnya bab nakis ya. Ustaz, Bab tanya nakis. sikit Ustaz. Tanya Okay, sikit. ya. Yang apa tu namanya, majhul tu, dia tak ada pembuat dia kan? Dia tak ada pembuat. Tak nampak. Tidak Tak jelas. diketahui. Tidak diketahui pembuatnya. Dia tak diketahui kan? So, macam mana? So, kalau kita nak translate, dia jadi macam mana? Tak boleh oleh ia gitulah. Kalau misal kata nak ditranslate oleh, kita tak boleh letak oleh. Kalau majhul, kita kena letak akan. Contohnya misal kata telah disamarkan ya, telah disamarkan